Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita di channel Latte Mualla Art. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune di channel Latte Mualla Art. Kepada anda yang baru dalam channel ini, kalau suka jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Saya mengharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat-sihat sejahtera bersama keluarga yang tercinta. Selamat menjalani ibadah puasa ya kepada kaum muslimin sekalian. Okey, hari ini kita ingin melukis figuratif realistik ya. Bagaimana untuk melukis realistik figure ya, dengan hanya menggunakan 2 layer cat minyak. Okey, tanpa membuang masa, jom kita saksikan bagaimana saya menghasilkan lukisan figuratif realistik dengan cara saya yang tersendiri. Okey, jom. Okey, untuk lukisan kali ini kita menggunakan flash tint ya. Flash tint, campurkan sedikit dengan crimson alizarin, campurkan sedikit cadmium yellow hue, campurkan sedikit raw umber ya, raw umber. Kemudian digaul bersama, tapi jangan terlalu digaul terlebih sangat ya. Kemudian campurkan sedikit dengan titanium white, kemudian digaul. Jangan digaul tu jangan terlalu sebati ya. Okey, kalau diperhatikan saya memulakan warna dengan warna-warna gelap dahulu ya. Mewarnakan bahagian rambut. Letak dulu warna-warna warna-warna gelap, warna-warna shadow bahagian-bahagian outline. Saya warnakan dengan warna burnt umber dan campur sedikit dengan lamp black. Saya membuat outline tu ya. Meletakkan outline tersebut. Kemudian baru saya letakkan warna kulit. Ya, untuk lapisan pertama ni kita tidak perlu kehalusan ya. Kita cuma dapatkan warna-warna yang dikehendaki seperti yang dilihat di dalam gambar contoh ya. Letakkan dulu warna-warna kulit tersebut. Tapi juga memerlukan berhati-hati ya. Tapi perlukan juga lihat ya di mana warna cerah dan juga warna gelap. Tapi tidak detail ya. Letakkan warna-warna yang dikehendaki seperti dalam gambar contoh. Okey, letak dulu warna-warna tersebut. Okey, teruskan letak warna-warna ya, warna-warna yang dikehendaki ya. Perhatikan betul-betul ya. Kalau kita nak belajar melukis ni, sebenarnya kita kena menonton dengan berulang kali ya. Bila kita menonton berulang kali, kita akan lama-lama kita akan dapat menguasai seperti mana yang saya hasilkan. Ini adalah cara saya melukis. Okey, kalau diperhatikan saya mewarnakan bahagian-bahagian gelap terlebih dahulu seperti bayang ni ya. Kemudian outline dia. Okey, lepas tu saya terus mewarnakan bahagian kulit ya. Okey, bahagian kulit diwarnakan tanpa memikirkan kehalusan ya. Tapi pastikan di mana cerah dan juga di mana bahagian gelap. Okey, letakkan warna-warna yang dikehendaki seperti mana yang dilihat dalam gambar contoh. Letak dulu warna-warna tersebut. Kalau diperhatikan, saya mulakan dengan warna gelap ya. Warna gelap tu saya menggunakan burnt umber ya, burnt umber. Lepas tu letak warna-warna cerah. Kemudian saya teruskan dengan mewarna bahagian seluar ya. Kalau dilihat bahagian seluar pun begitu juga. Saya memulakan dengan mewarna outline dia. Mewarna outline dengan menggunakan warna gelap, iaitu phthalo blue, dan campurkan sedikit dengan lamp black dan juga burnt umber ya. Fillkan semua bahagian-bahagian seluar tu. Pastikan di mana gelap dan di mana cerah ya. Warna jin macam tak ada highlight lagi. Untuk lapisan pertama ni tak perlu detail, just letak je dulu warna-warna seluar tu di seluruh kawasan seluar tersebut ya. Okey, teruskan mewarna ya. Letak dulu, block all the empty spaces kat bahagian seluar tu. Okey, teruskan mewarna ya. Tapi pastikan juga warna-warna gelap di mana, warna-warna cerah di mana ya. Tapi tak perlu detail sangat untuk lapisan pertama ni.
Okey, terus mewarna ya. Seperti juga bahagian kaki pun saya memulakan dengan membuat outline ya, outline bahagian-bahagian gelap, di mana cerah. Ingat pula masa kecil-kecil lukis buku mewarna ya. Pentingnya belajar mewarna ni. Sebab saya dah biasa dengan melukis dengan mulakan lukis pada bahagian tepi-tepi tu dulu, lepas tu baru lukis bahagian kulit. Okey, ini lapisan kedua. Lapisan kedua ambil semula warna-warna yang sama seperti lapisan pertama ya. Rambut tu lapisan kedua ni untuk menjadikan lukisan ni lebih solid, dan juga untuk pastikan lapisan kedua ini mementingkan kehalusan ya, dan juga blend di setiap sharp edges tu kena blend ya. Okey, letak warna-warna yang sama seperti lapisan pertama ya. Letak semula. Lepas tu kamu kena blend ya di setiap bahagian yang tajam, maksud saya bahagian-bahagian yang sharp ya, yang tajam tu diblendkan bersama dengan warna kulit tersebut. Kemudian highlight tu kena kuatkan. Bahagian celah-celah rambut tu di blend ya. Di bahagian telinga tu kena blend. Untuk highlight tu saya mencampurkan sedikit dengan titanium white je. Titanium white. Okey, teruskan mewarna ya. Setiap pewarnaan tu saya blend ya. Blend untuk menjadikan subjek tu lebih realistik. Untuk blend ni, untuk lapisan kedua ni agak memakan masa juga ya untuk menyiapkannya. Terus blend ya untuk menimbulkan bahagian wajah tersebut ya. Lepas tu bahagian-bahagian gelap ke bahagian-bahagian cerah tu kamu kena blend ya. Lapisan kedua ni kita melukis dengan penuh berhati-hati supaya objek ataupun figure yang kita lukis tu lebih nampak timbul ya. Jika diperhatikan bahagian bayang ni, bahagian bayang ni nampak agak tajam. Okey, bahagian tajam bayang ni. Okey, bahagian tajam bayang ni kita kena blend ya dengan warna kulit supaya bayang-bayang tu nampak lebih lembut ataupun smooth. Blend ya. Saya merasakan bahawa blending dalam asas seni lukis amat penting ya untuk menghasilkan lukisan realistik. Okey, teruskan warna. Bahagian highlight tu pun kena blend ya di dalam kulit tu. Okey, sapukan warna terus. Ambil semula warna-warna yang sama seperti mana lapisan yang pertama tadi. Kemudian letak semula di lapisan yang kedua. Teruskan mewarna ya. Lapisan kedua ni yang penting adalah blending ya, blending. Untuk objek tersebut nampak lebih smooth ataupun lembut ya pada figure yang kita lukis ni. Agak lama juga untuk menjalankan proses lapisan kedua ni ya. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan mengenai cat minyak, korang boleh tinggalkan pertanyaan korang di dalam ruangan komen di bawah. Okey, teruskan ya. Blending lagi. Blending ya. Proses lapisan pertama dalam masa sejam 2 macam tu. Lepas tu kita kena tunggu kering dulu baru boleh letak lapisan kedua. Okey, bahagian tangan ni agak rumit sedikit ya. Sebab ini banyak garisan-garisan halus yang perlu di blending ya. Di setiap yang halus-halus tu pun anda semua kamu kena blend ya. Blending. The most important thing in the process to make a realistic figure ya.
to make a realistic painting. Okay, terus letak warna-warna highlight dan juga warna-warna gelap tu di blend. Kamu kena struggle ya, kamu kena struggle di setiap sudut dan juga tempat kalau untuk menghasilkan lukisan realistik ni. Kena struggle di setiap sudut ya. Okay, terus blending, the most important thing in this painting. Okay, kalau diperhatikan memang most of the process sebenarnya terletak pada kepakaran kita untuk mencampurkan ataupun memblendkan di antara warna-warna gelap dengan warna-warna cerah. Sehingga di bahagian-bahagian yang kecil tu pun kena blend untuk menjadikan dia lebih realistik ya. Teruskan warna ya, tanpa jemu ya. Di bahagian-bahagian tangan tu kena struggle sampai subjek tu nampak hidup ya. Okay, cuba lihat macam mana saya blend. Kalau tak faham, cuba tengok berulang kali ya. Lapisan kedua ni memang kena berhati-hati sikit lah, kena detail ya, ataupun untuk melembutkannya kena berhati-hati. Letak semula warna-warna yang sama seperti lapisan kedua, seperti lapisan pertama, lapisan kedua ni. Terus letak warna ya. Cuba lihat proses blending tu semua dijalankan ya dalam menghasilkan lukisan figure ini. Di bahagian-bahagian urat tangan tu pun kena blend juga supaya dia lebih nampak hidup ya. Blending ni maksud dia, siapa tahu maksud blending? Blending ni maksud dia percampuran ya, mencampurkan ataupun campuran di antara satu colour dengan satu colour yang lain. Kita katakan blending ya, di antara warna gelap dengan warna cerah. Okey, bayang di bahagian tangan tu dah nampak hidup. Okey, ini adalah bayang dekat lantai tu ya, pun kena blending juga. Kena campur di antara warna gelap dengan warna cerah tu, kena nampak smooth ataupun nampak lembut ya, supaya dianya tidak nampak tajam. Bayang-bayang tu tak nampak terlalu tajam. Okey, seterusnya proses kat seluar ni pun sama seperti proses pada bahagian badan. Letak juga warna-warna yang sama seperti lapisan yang pertama. Letak je warna-warna, kemudian pastikan detail tu ya penting. Warna-warna gelap, warna-warna cerah. Teruskan mewarna sampai ke akhir ya. Repeat the same process. Okey, terus mewarna ya. Lukisannya 100%
90.99% memang sama dengan wajah saya kan. Memang berbanggalah dengan hasil seni lukisan ini yang dilukis oleh Cik Latik Maulan. Terbaiklah, dan good luck, thank you. Moga lebih maju dan terus maju Encik Latik kita. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video ni sampai ke penghujungnya. Kalau anda ada apa-apa pertanyaan mengenai cat minyak ataupun apa-apa juga mengenai lukisan, anda semua boleh tinggalkan pertanyaan anda di ruangan komen di bawah. Okey, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.